Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kita jumpa lagi pada hari ini. Hari ini dah hari Jumaat. So, salam Jumaat. Semoga kita semua dalam baik-baik sajalah. Okey. So, sekejap saya ada nak setting sedikit ya. Okey. So, hari ni dah 17 hari bulan 9, dah setengah bulan dah setengah bulan. Okey. So, macam mana dari segi pengurusan kewangan kita? Macam mana dari segi pengurusan kewangan kita? Sebab saya concern pasal pengurusan kewangan ni, sebab saya dulu pun pengurusan kewangan saya adalah macam boleh kata tunggang terbalik lah. Tapi dengan adanya sedikit ilmu yang Allah bagi melalui perkenalan saya dengan guru-guru dan juga pembacaan saya dengan buku-buku mentor-mentor emas dan juga kewangan. Jadi saya insya-Allah ada sedikit basis lah untuk bercakap dan juga berkongsi dengan sahabat-sahabat tuan-tuan puan semua. Okey. So saya bukan pakar tapi saya belajar daripada pakar dan insya-Allah saya dah kira implement lah apa yang saya belajar dan apa yang saya dah belajar lah. Okey. So hari ini kita nak saya nak berkongsi lah berkenaan dengan macam mana kita nak merancang kewangan kita. So kewangan kita ni rakyat marahan kan, rakyat biasa-biasa. Kita tak boleh pilih kita nak lahir tu sebagai contoh kerabat ke, kan, anak billionaire ke, anak jutawan ke. So kita tak boleh pilih. So kita lahir macam ni lah kehidupan kita. Macam saya pun lahir sebagai seorang anak orang biasa di Kelantan, dan bila umur saya 10 tahun ayah saya meninggal. Lagilah macam terkesan lah, bila ayah dah tak ada kan, jadi anak yatim. Lagilah saya punya kehidupan macam makinlah jadi macam rakyat biasa yang sangat-sangat kira macam kalau kata terdesak tu mungkin tak lah, tapi alhamdulillah dengan kehidupan tu membina saya punya diri supaya ada kira macam mana nak merancang lah. Sebab saya daripada kecil saya tengok mak saya kira macam dia boleh manage dia punya kewangan untuk kami anak beranak, sampai saya adik-beradik tak pernah rasa lah kira macam susah ke, macam tak boleh makan ke, tak ada. So alhamdulillah dengan tu saya macam rasa okey, macam mana mak saya maintain supaya kehidupan kami jadi baik. Jadi saya pun kira macam mungkin kita mak-mak kita dulu tak adalah dia pergi baca buku ke apa semua kan. Macam mak saya pun saya sangat terinspirasi lah dengan dia, sebab dia sebenarnya tak boleh pun membaca secara formal. Dia cuma tahu menulis sedikit dan juga mengira, itu saja. So tapi macam mana dia boleh? Jadi sebenarnya dengan kehidupan dia yang kami rasa sampai kami adik-beradik boleh belajar sampai ke Menara Gading. So macam dengan dia, dengan tak ada pendidikan formal, dia boleh buat bagi kami dekat selesa. Macam mana saya nak boleh jadi lebih baik daripada dia? Okay, sebab tu saya mula mencari lah. Bila saya dapat kerja, saya mula mencari macam mana saya nak merancang duit saya. Sebab masa saya mula-mula kerja pun macam orang kata shock culture lah kan. Shock culture bila dapat duit kan, gaji. Tak pernah sebelum tu tak pernah dapat duit. Cuma dapat saya dulu saya belajar ada beasiswa. Bila saya dapat duit tu macam banyak duit aku. Lepas tu 2-3 bulan saya macam mana pergi duit aku? Kan habis macam tu saja. Sebagai barang yang orang kata beli dan habis. So, sebenarnya dari segi reward diri lah, tapi reward diri dari segi benda yang tak nampak kan. So saya mula mencari lah. Bila kat situ saya mula mencari dan saya mula belajar sedikit sebanyak lah berkenaan dengan ilmu pengurusan kewangan. Okay, so itu yang saya nak sharing sedikit lah. Okay. So sebenarnya daripada mana kita nak mula? Macam tadi saya cerita tadi, saya saya sedar diri siapa saya. Saya sedar diri siapa saya. Jadi saya kena buatlah perancangan untuk kewangan saya agar dengan pendapatan yang saya ada tu, kehidupan saya akan jadi lebih baik. So maknanya kita kena sedar dirilah daripada mana kita nak bermula tu, kita kena, dan kita tak boleh nak deny lah mengatakan gaji aku memang kecil, so aku tak boleh menyimpan. Tak, sebenarnya kita gaji kecil lah, kita kena menyimpan. Sebab tak akan ada orang lain yang akan menyimpankan untuk kita kecuali kita sendiri. Okay, stop kira macam mengharapkan ada orang lain yang akan bantu kita. Tak ada. So kita yang kena ubah diri kita sendirilah. Kita kena ubah diri agar diri kita akan jadi lebih baik daripada hari ke hari. Okay, so maknanya kita
apa namanya, kita kata dari sindrom penafian lah kepada diri kita. Itu sindrom penafian lah kan, bila kita kata aku duit pun tak cukup, macam mana nak makan pun tak cukup, macam mana nak menyimpan. So memang kena sedar bahawa daripada duit tu lah, daripada income kita tu lah, kita kena simpan. So berapa nak kena simpan? Kena simpan at least 10 hingga 15% lah setiap kali kita dapat gaji. Yang terbaik adalah kalau kita baca buku-buku kewangan pun, yang terbaik adalah kita simpan dulu sebelum kita guna. Tapi kita diajarlah, kalau macam saya pun, saya tak salahkan ibu bapa saya, tak salahkan mak saya, sebab dia pun informal kan, dia punya kira macam mana dia belajar dari segi ilmu kehidupan. Tapi bila kita belajar daripada orang-orang yang dah berjaya, sebenarnya bila kita dapat gaji, kita kena simpan dulu, barulah kita boleh guna. So itu yang saya implement lah. Sekarang saya tak kerja, tapi dengan pendapatan saya pun, saya buat macam tu juga dengan sedikit pendapatan yang saya ada lah. Okay. So masa saya kerja dulu pun, memang saya dah tolak-tolak berapa persen daripada gaji saya. At least kata contoh, dalam 30% gaji saya masukkan dalam tabung haji yang memang saya tak akan guna untuk, kecuali sangat-sangat terdesak. So itu saya punya cara lah masa tu. Tapi maknanya nanti bila dah duit tu banyak, nanti saya akan keluarkan yang macam yang itu untuk jadikan emas. Kalau yang sikit-sikit tu setiap bulan, contoh kata satu bulan, saya akan simpan lah dalam bentuk emas terus, selain daripada yang dalam tabung haji. Okay, so maknanya kita kena ikut cara orang yang berjaya lah. Cara orang berjaya adalah dia simpan dulu baru guna. Bukan guna dulu akhir bulan kita kata kalau ada lebih nanti aku simpan. Memang tak akan ada. Of course tak akan ada. So kita kena ubahlah cara kita, sebab kita tahu kita tak boleh nak menyimpan. So kita kena ubah cara kita, kena ikut cara orang yang dah proven berjaya. Baru kita boleh ubahlah kita punya pengurusan kewangan kepada yang lebih baik. Okay. So kalau yang dah bekerja lebih daripada 3 tahun, lebih daripada 3 tahun, tapi tak ada lagi dia punya dana kecemasan 3 bulan gaji. Kalau contoh yang 3,000, maknanya dia tak ada lagi simpanan RM9,000. So kena ini pun stop denial. Kena cakap kat diri sendiri, kau memang tak sesuai simpan duit untuk dana kecemasan, even dana kecemasan, bukan dana-dana lain lagi, bukan dana nak beli rumah, bukan dana kalau yang belum kahwin, bukan dana nak kahwin, tapi even dana kecemasan pun kau tak ada. So memang orang macam ni sangat disarankan, dan memang dah proven ramai orang buat, bila dia simpan, tukarkan dia punya cara simpanan dia ke dalam bentuk emas. Dah ramai yang berjaya, even lebih daripada 3 bulan lah, lebih daripada 3 bulan pendapatan dana kecemasan tersebut. Okay. So bila kita simpan 10 hingga 15% setiap bulan ke dalam simpanan kita, sebabnya first layer adalah kita punya pengurusan kewangan adalah penyediaan dana kecemasan. Saya pun dah ada pilihan 2-3 hari ni cerita sharing berkenaan dengan dana kecemasan ni. So kena 3 bulan, 3 bulan pendapatan. So kalau memang dalam 3 tahun bekerja tu tak ada lagi, sebab kalau contoh kita menyimpan 10 hingga 15% setiap bulan ke dalam dana kecemasan kita, kalau kita orang yang memang boleh menyimpan dalam bentuk wang tunai, memang akan ada lah kita punya simpanan, sebab setahun dah boleh dah ada dalam 1 bulan gaji dah. Sebab 10% lebih kurang kan, 10% maknanya dah lebih kurang dalam 1 bulan gaji, dah lebih sikit lah. So kalau kata memang dah kerja lebih daripada 3 tahun, tak ada pun dana kecemasan, 3 bulan gaji, memang tuan-puan kena ubah. Kalau memang dah tekad nak adakan dana kecemasan dalam masa terdekat, sebabnya kita nak ubah diri kita untuk jadi lebih baik, merancang kewangan kita, untuk kita long term kecemasan, kita tak tahu apa akan berlaku. Okay. So kena ubah cara simpanan tu, instead of simpan duit kepada simpan emas. Simpan emas. Kalau saya bercakap pasal simpan emas, sebenarnya saya bercakap pasal simpan emas pelaburan lah. Contoh ni 10 dinar macam ni lah, 10 dinar, ataupun contoh yang 10 gram macam ni. Ni 10 gram gold bar ni. Okey. So saya tidak bercakap berkenaan dengan emas
simpan emas pakailah emas ataupun barang kemas. Tidak. Sebabnya dia banyak bezalah. Nanti boleh tengok balik saya punya live sebelum ni berkenaan kenapa kita sarankan gold bar. Bukannya barang kemas lah, cincin ataupun gelang ataupun rantai semua, tak. Sebab itu lagi lambatlah kita punya keuntungan akan dapat. Kalau yang ni dalam masa 3 tahun, biasanya kita sarankan dalam masa 3 tahun at least kita simpan, baru akan nampak dia punya keuntungan. Tapi kalau barang kemas, tuan pun mungkin kena simpan lebih daripada 5 tahun ataupun 6 tahun baru nampak keuntungan. Jadi mana yang lebih untung? Mungkin kalau nak pakai sebagai perempuan, saya pun ada, cuma belilah yang untuk pakai. Satu rantai, satu utas rantai, satu gelang, satu urat gelang kan. Yang tu. Yang duit yang sebagai dana kecemasan tersebut better ditukar ke dalam bentuk emas pelaburan macam ni lah. Okey, so kalau yang ini sebenarnya yang dana kecemasan tu, kalau yang bagi 3 bulan, yang bagi gajinya 3,000, so itu dah cukup sebenarnya. Ini dah harga 10,000. So memang dah cukup, lebih daripada cukup 3 bulan dana kecemasan kalau yang ini. Simpan saja yang ini dah cukup dah sebagai dana kecemasan 3 bulan. Okey. So kena sedar diri dan mula adakan simpanan. So memang kalau yang tadi memang kita dah tengok dah. Kita memang tak ada simpanan lagi even 3 bulan pendapatan. So memang tuan-puan kena tukar cara menyimpan tersebut, tukarkan kepada simpan emas. Okey. So macam mana nak tukar? Yang ni saya tak ada duit 10,000. Tak apa. So sekarang ni dengan Public Gold, tuan-puan punya yang 10 gram 10% atau 15% tadi boleh sahaja disimpan dalam bentuk akaun emas GAP, Gold Accumulation Program. So kalau hari ini sebenarnya sangat sesuai untuk tuan-puan bermula, sebab hari ini semalam ada report pasal ekonomi US. Hari ini harga jatuh merudum kepada RM259 sahaja 1 gram. Semalam 26 lebih. So dah lebih banyak beza kan. So hari ni dah boleh bermula. Kalau simpan 100, minimal dia simpan 100. Kalau nak tengok macam terms and condition berkenaan dengan akaun GAP ni, boleh tengok saya punya live semalam pasal saya cerita detail pasal akaun emas GAP ni, apa cara dia, macam mana cara dia, apa semua, berapa minimal dia, semua saya cerita. Cumanya dari segi minimal adalah 100 lah. So kalau hari ni simpan 100, tuan pun akan dapat 0.3861 gram. 0.3861 gram. So dah ada 0.3 dah. So kalau 3 bulan dah lebih daripada 1 gram. Itu kalau yang perempuan nak simpan 100 lah. Kalau lebih lagi, so 259 dah dapat 1 gram. Maknanya kalau contoh kata dalam contoh 1 tahun dah boleh dapat 12 gram. 12 gram. Kalau contoh 12 gram, kalau hari ni dia dah lebih dekat dengan 3,000 lah 12 gram. Exact figure dia kejap kira je 259 darab 12. Sudah RM3,108. RM2,108. Okey. So tadi yang pertama adalah kita kena sedar diri. Kita ni memang kena menyimpan. Kalau kita tak simpan, tak ada siapa yang akan simpankan untuk kita, tak ada siapa yang akan kisahkan berkenaan dengan masa depan kita. So kita kena simpan diri, kena sedar diri bahawa kita ni rakyat marahan yang tak ada pusaka juta-juta untuk masa kita bersara nanti, tak ada. So kita kena simpan mulai sekarang. Okey. Dan jadi lepas tu kita ada matlamat lah, kita nak menyimpan tu apa. Contohnya yang tadi saya kata, yang first layer adalah dana kecemasan. Kalau yang tak ada dana kecemasan, kena siapkan dana kemasan. 3 bulan, seterusnya tingkatkan kepada 6 bulan, dan seterusnya tingkat kepada 1 tahun pendapatan. Okey. So itu setkan matlamat. So kalau yang untuk simpanan, sebab kalau simpan duit dia boleh keluarkan, maknanya macam kalau kita ada kecemasan, kita boleh keluarkan terus kan, tanpa ada kerugian lah. Cumanya kalau ada kecemasan. So kalau kata contoh dalam bentuk emas ni, ini kena ada sedikit ilmu, tapi jangan risau. Kalau berdaftar dengan saya, nanti saya akan guide lah macam mana tuan-puan nak jual ataupun nak pajak. So macam mana condition nak jual, macam mana nak pajak. Okey. So kalau contoh ada kecemasan
dah simpan adalah 10 gram macam ni, contoh duit ada sedikit duit lebih, contoh dapat Hai Citra ke apa ke kan. So bila ada contoh dapat dah 10 gram macam ni, ada kecemasan nak jual, tapi masa tu kata contoh harga belum naik. Emas ni dia memang akan ada harga turun dan naik, tapi dalam masa 3 hingga 5 tahun memang kebiasaannya mengikut sejarah sebelum ini, harga dia tak akan turunlah lebih daripada yang 3 ataupun 5 tahun ke belakang. Memang tak akan turun. Yang confirm 10 tahun memang tak akan turun juga. So tuan-puan boleh tengoklah dari segi sejarah dia. So saya, macam contoh yang ini, saya beli 2014, dah 8 tahun 2014. So kalau hari ini harga dia dah dekat 10,000 lah, 9,910 ringgit. Sebab harga hari ini turun kan. So dah lebih 80% kenaikan dia. Boleh jual lah, maknanya kalau kata contoh saya nak guna duit, tapi saya tak jual lah. So saya lebih prefer kepada saya pajak, sebab nanti saya akan boleh pergi Ar-Rahnu kan, Ar-Rahnu kan, yang untuk Islamik punya. So Ar-Rahnu lah kita pajaklah dekat tempat yang tak Islamik. So kita pergi Ar-Rahnu kan, dan nanti kita ialah dia punya kita punya pinjaman tersebut dalam contoh kata dalam masa 6 bulan, contoh masa setahun. So kita kena boleh pajak balik dan dapatkan balik emas kita ini. Yang ini saya pernah masuk pajak untuk ada sesuatu, saya pernah masuk pajak, tapi saya dah dapat balik duit ni. Dengan duit saya yang saya nak guna tu pun saya dah boleh guna, dan emas saya tak tergadai lah. Okay. So itu beauty-nya dekat sini. Tapi biasanya kalau kita simpan dekat duit, kita tak rasa kita nak ganti balik duit tu. So maknanya duit hilang, benda yang kita nak buat dapat, tapi duit pun hilang. Macam yang ini, benda yang kita nak buat dapat, emas kita pun tak hilang. Okay. Itu lebihnya lah bila kita simpan dalam bentuk emas. Dalam bentuk emas. Kelebihan-kelebihan lain saya pun ada cerita-cerita lah dalam sesi live saya sekarang ni, live saya sebelum ini. Contohnya dia adalah kali inflasi macam ni lah. Tadi saya beli dulu, kalau contoh 2014 saya beli dulu RM5,590. Kalau saya simpan RM5,590, mungkinlah sedikit lah saya dapat. Kalau contoh kata dalam 3% setahun, saya tak akan dapat lagi 80% macam ni. Sebabnya hari ini saya dah dapat kenaikan lebih 80%. Okay, so lebih 80% kan yang ini. So itu untungnya bila saya tukarkan duit saya yang tak digunakan, sebab masa tu saya tahu saya tak duit ni dalam masa lebih daripada 2 tahun. So saya tukarkan kepada bentuk ni, dan sekarang saya dah rasa lah, tengoklah bila tengok harga saya tahu, okey, saya dah untung yang ni, maknanya saya dah boleh jual lah kalau saya nak jual, dan saya dapat untung 8,000. Kalau 8,000 saya dah boleh beli sebiji motor contoh kan, yang high jugalah, maknanya yang contoh 150cc dah boleh beli dah. Saya punya keuntungan contoh kata dalam 8,000 ni, saya dah boleh beli 1 biji motor dah. Keuntungan tu saja. Contoh macam tu. So untuk untungnya, kalau kita simpan dalam bentuk 5,000 tadi, nak beli motor 1 biji, saya dah kena tambah lagi 3 lagi dalam 4,000 kan. Okay, so dalam 4,000. Okay, so bila macam tu kita dah tahu kenapa kita nak kena simpan, sebabnya kita nak guna kalau kemasan, dan juga kita nak gunakan simpanan kita tu sebagai dana, contoh dana lain lah, dana persaraan, dana pendidikan anak-anak, dana untuk kalau yang belum kahwin sebagai dana untuk kahwin. So kalau, tapi sekarang ni zaman PKP, so kalau nak kahwin mungkin dia punya bajet rendah lah, kan, tak perlu bajet yang tinggi. Okay, so maknanya kita kena ada matlamat lah kenapa kita nak simpan duit tu. So kata matlamat pun first layer adalah kena ada dana kecemasan, sebab dana kecemasan ni tak akan kita tahu bila dia nak berlaku. Itu namanya kecemasan kan. So memang kena ada simpanan. Okay, so kalau tak ada simpan dana kecemasan, lepas tu tak adalah saya memang tak nak beli rumah, tapi tak boleh lah sebenarnya, kena beli rumah kan. Takkanlah kita nak menyewa sampai bila-bila. Okay, so contoh dah beli rumah, lepas tu dah kahwin, lepas tu tak adalah nak buat apa, tak apa. Yang paling ultimate adalah dana persaraan. Sebab kita nanti bersara. Kenapa kita kena ada persaraan? Sebab kita dah tak ada kemampuan untuk bekerja seperti sekarang bila kita bersara kelak. Bila kita bersara kelak. Okey. So, contoh kata umur 60 tahun. Takkan kita nak kerja macam sama macam kita kerja sekarang. Contoh yang bekerja pagi balik petang. Takkan kita nak pergi dah. Kita pun memang syarikat pun dah. Kalau contoh yang bekerja dengan syarikat, bekerja dengan kerajaan. Kerajaan pun dah tak perlukan kita. Contohlah, okey, kerajaan pun dah tak perlukan kita. Contohnya kerja kerajaan, kata kita dapat pencen, tapi pencen pun sebenarnya tak garanti. Itu hanya
keistimewaan, bukannya satu kewajipan yang kerajaan kena bayar. Macam contoh degrees, pensioner, maknanya orang pencen tak dapat, ada certain masa dia tak dapat pencen dia sebab kerajaan tak ada duit. Mungkin boleh juga berlaku kepada kerajaan Malaysia, kita tak tahu kan. Okay. So itu dari segi dana persaraan lah kenapa kita perlu. Masa tu pun mungkin kita pun bukan saja perlukan dari segi nak makan apa semua, mungkin kita pun masa tu dah semakin tidak sihat kan, untuk perlukan dari segi kita punya kos-kos rawatan, kesihatan, macam tu. So memang perlulah keperluan di situ. Okey. So bila kita dah ada simpanan emas ini, kita kena tengoklah matlamat kewangan kita tadi dan juga bagaimana cara kita nak bermula. Macam saya cakap tadi, macam mana cara kita nak bermula. Okey. So kalau dia ada dua jenis. Satu, simpan dalam akaun emas dan satu lagi beli atau dan simpan sendiri. Okey, dah beli dan simpan sendiri. Tapi kalau orang yang untuk yang baru nak bermula ni, dan bajetnya sikit, saya memang saya galakkan dan ramai orang penyimpan di bawah saya yang dah simpan dalam akaun emas sahaja. Dan akaun emas sahaja. Bila dah banyak, contoh kata dah ada lebih daripada 10 gram, boleh keluar untuk 10 gram. Saya memang sarankan kena keluarkan lah. Sebab bila dah keluar ni, bila dia nampak kita lagi tamak nak menyimpan. Tak apa, tamak nak menyimpan, bukan kita tamak benda lain kan, bukan kita tamak pasal tengok jiran beli kereta, kita nak tukar kereta kan. So kita tamak nak menyimpan lagi, simpan lagi dan simpan lagi. So apa yang untung? Untungnya sebab kita punya kekayaan kita akan bertambah. Macam tadi saya beli 5,000, saya dah dapat harga dekat 10,000. Untung tak untung kan? Sangat-sangat untung lah. Okey. So kat situ maknanya kita akan lagi baik kita punya dari segi kewangan lah. Okey. So tadi yang saya cakap ada dua cara kan. Satu yang cara beli terus dan satu lagi gap akaun emas. So tadi yang saya cakap, saya cerita pasal akaun lah, macam mana kita nak mula menyimpan. Okey. So bila nak mula menyimpan ni, boleh saja WhatsApp saya ataupun hubungi saya lah. Macam mana saya nak call pun boleh. Ada nombor telefon di sesi yang saya paparkan di bawah. Boleh saja WhatsApp saya ataupun call untuk nak mula. Nanti saya akan guide macam mana cara nak mula. Nanti saya akan masukkan dalam, lepas tu saya akan masukkan dalam grup bimbingan lah macam mana cara nak menyimpan tu. Okey, then satu lagi, kalau ada duit lebih, macam contoh kata ada 1,000 lah, contoh 1,100, so dah boleh terus beli 1 dinar. 1 dinar ni sebesar 10 sen saja. 1 dinar tu dah besar 10 sen. Maknanya kalau contoh orang yang gaji 3,000, dia dah ada 3 keping yang duit 10 sen tu. Contoh saya tak ada yang 1 dinar, saya ada yang 5 dinar. Ni 5 dinar, tapi yang 1 dinar tu adalah sebesar duit 10 sen. So ini 5 dinar. So 5 dinar maknanya kalau orang yang gaji 1,000, ini dah 5 bulan gaji mereka. So dah nak dekat dah nak 6 bulan. Okey. So maknanya bila kita simpan macam ni, kita pegang saja, kita simpan sekecil aja. Kalau contoh yang kata tadi 1 dinar tu duit 10 sen, yang ini besar sikit je lah dalam. Okey. So kecil sahaja. 5 dinar ni harganya hari ini adalah 5,000 dekat 5,500. 5,493 ringgit. So 5 dinar. Okey. So maknanya kalau puan-puan ada duit lebih, macam tu kata 1 dinar, puan-puan ada 1,100, so boleh terus beli dalam 1 dinar, dah pegang sendiri. Kalau orang yang macam bajet dia rendah, yang ada sedikit saja untuk bajet setiap bulan, boleh konsisten dan boleh simpan dalam akaun emas cap 3 tahun. InsyaAllah bila tuan konsisten, dah boleh dapat lah. Kalau contoh simpan kata contoh simpan 1 gram 1 bulan pun, 3 tahun tuan-puan dah ada dah. Kira maknanya dah ada 36 gram. 36 gram. 36 gram tu kalau kira harga hari ini, dah berapa harga dia kan? So dah RM9,324. Dia keistimewaan dia macam tadi yang saya cakap, orang yang kena menyimpan juga dalam bentuk emas ni, yang tak boleh simpan, yang panas tangan, orang kata panas tangan. Ada duit nampak duit 1,000, ada duit 2,000, dah nampak macam kaya, nak beli. Sebab tu tak ada duitnya, yang simpanan tu dah tak ada. Memang kena simpan dalam bentuk emas. Sebab dah proven ramai orang berjaya dengan emas ni. Dan emas ni pula kalau menyimpan, dia kena ada package lah. Kena beli emas ni kena ada package. Macam contoh saya, kenapa saya pilih public gold? Sebab saya dah tahu semua kriteria yang saya nak
untuk saya simpan emas ada dengan public gold. Maknanya kalau contoh puan-puan ada kecemasan, boleh saja pergi jual ataupun pajak dan di mana-mana sebenarnya. Tapi kalau yang terbaik harga terbaik adalah bila tuan-puan pergi jual tempat yang tuan-puan beli. Macam contoh sama dengan barang kemas lah. Pergi beli kedai emas A, jual dekat kedai emas A, jangan jual kedai emas B. Nanti dia punya susut nilai dia tinggi. So sama juga emas public gold, jual dekat public gold harga adalah terbaik. So kalau sebenarnya nak jual dekat mana-mana pun boleh. Semua akan jual, akan terima. Cuma dari segi susut nilai itulah tuan-puan akan rugi di situ. Kalau contoh yang tadi dalam akaun Emascape pun boleh saja terus jual kat situ. Tuan-puan akan dapat duit dalam masa 3 hari bekerja. Okey. So kalau contoh kalau ada yang fizikal macam ni 10 gram nak pergi jual dekat branch public gold, sebab public gold ada 17 cawangan di seluruh Malaysia. So tak ada masalah, pergi jual saja di public gold. So kalau contoh saya pernahlah membeli, ada seorang saya punya penyimpan emas nak jual 10 gram ni, dia nak jual dan saya beli. So saya mampu, saya boleh belilah. Saya akan ikut harga yang public gold beli. So tuan-puan boleh dapat terus duit lah, tak perlu nak pergi ke branch kan. So boleh juga macam tu. So mungkin ada dealer-dealer yang sudi nak beli dengan tuan-puan dan harganya adalah sama dengan public gold beli. Sebab bila public gold ni memang dijamin, garanti adalah 100% adalah tulen. Dia ada sedia ketulinan macam ni. Setiap gold bar ataupun dinar ada sedia ketulinan. Yang ini untuk gold bar bunga emas ni, gold emas. So memang ada sedia ketulinan untuk setiapnya. Dan ada juga tandangan SAE. SAE ni siapa? Third party yang mengesahkan bahawa emas ni adalah tulen. Emas 999. So tak ada keraguan dari segi itulah. So kalau kata contoh yang kata kalau saya meninggal macam mana, itu yang bestnya kalau simpan emas ni, terus ingat nak meninggal. Sebabnya ingat emas, walaupun kata contoh ada 10 gram, tapi kalau duit dalam bank tak ada pun rasa macam kau meninggal macam mana duit dalam tu kan. So itu bila lebihnya lah bila kita simpan dalam bentuk emas. So kalau meninggal tak ada masalah, boleh saja kontak saya sebab saya akan masukkan dalam grup bimbingan emas. So nanti tuan-puan akan boleh bertanya lah dalam tu. So boleh kontak saya. Kalau tak boleh kontak saya, boleh kontak saja saya punya mentor Encik Muhammad Zulkifli. Kalau tidak pun boleh saja kontak saya punya mahaguru emas Cik Syukur Hashim. Kalau tidak lagi tak ada dah, tak tahulah nak pergi mana, tak tahulah siapa yang nak dihubungi, boleh terus pergi ke 17 cawangan public gold tadi. Kalau contoh orang Indonesia, public gold akan buka branch. Sekarang ada 1 branch di Indonesia. Public gold akan buka lagi 4 branch lagi di Indonesia. So kalau orang Indonesia pun yang di Malaysia, contoh yang bekerja di Malaysia, bila dah tengok benda ni dan nak beli dan nak simpan, so tak ada masalah sebenarnya. Bila contoh beli kat sini, balik Indonesia nak jual pun tak ada masalah. Saja jual di Indonesia nanti, sebabkan ada 4 lagi. Maknanya nanti akan ada 5 lah branch di Indonesia. Public gold pun akan buka kilang di Indonesia sendiri. So sekarang ni yang emas di Indonesia adalah kira macam public gold, kira macam kilang lain lah. So kalau yang ini dia sekarang ni maknanya akan datang akan buat di kilang public gold sendiri. Okey. So tak ada masalah lah dari segi tuan-puan kata nak jual ke nak apa ke, so memang akan terjamin lah, terjamin. So right, kalau kata contoh yang tuan-puan risau beli ke betul ke, kalau contoh saya terkemek ke, terpatah ke, tercalar ke, semua public gold janji akan beli. So split dia adalah 6 hingga 9% yang elok lah. Tapi kalau cakap cara-cara tu 9% lah, biasa 9%. Dia ikut dia punya gram emas. Contoh yang ini 10 dinar, dia punya split dia adalah dalam 7% sahaja. So tak ada inilah. Kalau contoh yang ini adalah 10 gram tadi adalah 9%. So kalau contoh kata ada kemek ke sikit, mungkin dia akan tambah sedikit lah. Lagi satu, kalau contoh yang kad dia ni, kad ketujuh hilang, maknanya tak ada CJ surat beranak lah. Kalau kita orang hidup kan, tak ada CJ surat beranak, public gold janji akan beli juga, tolak harga RM10 untuk CJ ketujuh. RM10 je tolak. So kalau hilang kad ni, so tak ada masalah, tak ada kerisauan. Okay, so saya dah cakap tadi dari segi kita punya macam mana kita nak rancang kewangan kita, gaya rakyat marhain. Gaya rakyat marhain yang memang bila kita nampak duit lah, kebanyakannya duit dia akan terus nak beli, akan nampak barang untuk nak ditukarkan. So memang kena tukar kepada dalam bentuk emas simpanan tersebut. Okey, so kena tahu, satunya adalah kena tahu kita kena menyimpan untuk apa. Memang kita kena menyimpan.
apa keadaan pun kita kena menyimpan. Okey. So, yang kedua adalah kita kena ada matlamat, kita nak simpan untuk apa. Macam pertama tadi, dana kecemasan. Lepas tu baru dana lain. Okey. So, yang ketiga adalah cara macam mana kita nak simpan tu. Bila kita dah tahu kita memang tak boleh simpan dalam bentuk duit, kena tukar kepada dalam bentuk emas. So macam mana cara? Boleh pilih tadi dua cara untuk menyimpan, akaun emas ataupun beli terus. So nanti kalau kata dah memang berminat untuk mula, tapi saya sarankan hari ini sebab hari ini harganya jatuh daripada semalam lebih daripada berapa ringgit kan. So hari ini dah 259. Kalau tuan-puan nak tunggu dapat harga yang contoh saya beli ni 140 lebih, yang 10 dinar 140 tak dapat dah. Tak akan dapat. So bermula saja hari ini, sebabnya kalau contoh nak dapat yang harga 180 tak akan dapat. Dia tak akan turun jauh sangat harga dia. So, contoh dia duduk main sekarang, main dalam 26, 27, naik 25 lebih macam tu je. Dia tak akan turun dah lebih daripada 23 semua macam tu kebiasaannya. Okey. So dan lepas tu kalau nak menyimpan ni, jarak masa dia berapa lama? So 3 tahun lah baru kita biasanya boleh nampak dari segi keuntungan. Tapi jangan risau, bila tak nampak untung, bila nak guna duit boleh pajak. So kita ada cara lah macam mana kita nak memastikan kita punya penyimpanan tu dalam bentuk emas ni tidak akan merugikan lah. Okey. So kalau kata contoh nak terdesak juga tak boleh nak pajak sebab tak ada kemampuan untuk nak pajak benda tu balik, sebenarnya tuan-puan tak rugi, sebab at least kalau tuan-puan dah simpan dalam bentuk emas ni, kalau kata sebelum ni dah kerja 3 tahun tak boleh menyimpan walaupun 3 bulan gaji, dah simpan dalam bentuk emas, sebenarnya puan-puan dah untung juga sebab still ada simpanan bila masa kecemasan, berbanding kalau tuan-puan masih carry on, masih teruskan dengan cara menyimpan duit yang sebenarnya bila kecemasan tuan-puan tak ada duit pun untuk nak digunakan. Mana yang lagi untung? Ada duit dan rugi sedikit, ataupun tak ada duit langsung untuk digunakan masa tu. So sebenarnya memang akan untung lah macam mana pun. Bila simpan emas ni tuan-puan akan untung. Dari segi emosi untung, dari segi duit untung, dari segi kalis inflasi untung. Okey. So kalau tuan-puan rasa ada ilmunya yang dapat daripada perkongsian saya ini, jadilah orang yang lebih baik hari ini, memberi ilmu kepada orang lain juga dengan share saya punya video ini supaya orang lain pun belajar ilmu yang sama tuan-puan dapat. Okey. So saya akhiri live saya ni dengan sedikit saya punya peringatan untuk diri sendiri jugalah kan. Simpan emas tuan-puan, tukarkan duit kepada aset yang lebih berharga. Sebab bila kita simpan duit, sebenarnya kita menyimpan hanya sehelai kertas yang bernilai macam kertas tisu tandas. Bila apa-apa berlaku kepada kita punya wang emas, wang kertas, duit tu dah tak ada nilai. Okey. So nanti esok saya cerita lanjut lagi berkenaan dengan wang kertas ni. Okey. So assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.